Salam perkenalan. Saya Cikgu Mini Swiking dari Pusat Tingkatan 6 SMK Limbanak Penampang, Sabah akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Esei dalam Mata Pelajaran Pengajian Am dengan menggunakan teknik ABC dalam PDPR kepada 30 orang pelajar kelas PU2A semasa pandemik COVID-19 di Pusat Tingkatan 6 SMK Limbanak Penampang, Sabah. Seterusnya, semasa saya menjalankan pemerhatian awal, saya mendapati beberapa masalah saya hadapi semasa menjalankan PDPR. Semasa menjalankan PDPR, saya tidak boleh melihat sama ada semua pelajar mengambil perhatian atau mendengar atau memahami semasa PDPR kerana hanya beberapa orang sahaja yang akan memberi respon dan yang selebihnya mendiamkan diri. Jadi, ini adalah satu masalah. Tidak dapat dilihat sama ada guru itu telah mengajar dengan baik atau pelajar itu tidak memahami langsung pelajaran. Semasa pemerhatian awal ini juga, saya mendapati pelajar-pelajar bermasalah dalam penulisan esei mereka. Pelajar tidak mahir menentukan kehendak soalan. Pelajar juga tidak pandai menyatakan idea. Dan seterusnya, mereka juga tidak pandai menghuraikan idea tersebut dalam perenggan. Kadang-kadang, mereka akan membina ayat yang panjang-panjang dan meleret-leret serta berulang-ulang. Ini menyebabkan pelajar tidak akan memperoleh markah yang baik. Dan mereka hanya akan dapat markah 1/25. Seterusnya, guru juga mendapati bahawa masalah markah rendah pelajar adalah satu yang membimbangkan. Sekiranya mereka gagal dalam subjek pengajian am, mereka tidak layak untuk memohon ke Pusat Pengajian Tinggi Awam. Bercerita tentang hasil kerja pelajar sebelum menggunakan teknik ABC, pelajar tidak mahir menentukan kehendak soalan dan ini menyebabkan esei yang dihasilkan terpesong dan memperoleh markah yang rendah. Terpesong maksudnya di sini, pelajar tidak menjawab apa yang dikehendaki oleh soalan. Pelajar juga tidak mahir menghuraikan idea dalam perenggan isi. Dan ini akan menyebabkan pelajar tidak akan memperoleh markah di bahagian ini. Objektif kajian tindakan saya ini ialah, untuk objektif umum, pelajar akan menganggap penulisan esei adalah senang dan mereka suka menulis karangan esei. Untuk objektif khusus ada dua. Satu, pelajar akan dapat menentukan kehendak soalan esei. Yang kedua, pelajar akan dapat membina ayat idea dan ayat huraian yang menepati kehendak soalan esei. Dalam kajian tindakan saya ini, saya akan menggunakan dua jenis jadual. Jadual satu, teknik ABC juga adalah bertujuan untuk menentukan kehendak soalan esei untuk subjek pengajian am ini. Apa yang ada pada jadual satu ini? Soalan, kemudian ada A yang mewakili soalan apa isu dan apa fokus soalan. Jadi pelajar perlu mengingat A itu ialah soalan apa isu, apa fokus soalan. Dan begitu juga dengan B, dia memain peranan sebagai menyoal bagaimana. Okay? Bagaimana skema yang perlu digunakan untuk menjawab soalan tersebut. Sama ada 5+0 atau 1+4 dan 2+3 atau 3+2. Ada 4 pilihan sahaja. Jadi pelajar perlu memilih mana satu skema yang betul. Selepas itu, mereka akan membina ayat yang lengkap di bahagian C sebagai contoh ayat.
Jadi untuk jadual 1 ini, ABC sahaja yang perlu dijawab. Untuk jadual 2 pula, dalam teknik ABC saya ini, pelajar perlu membina ayat idea dan ayat huraian yang menepati kehendak soalan esei. Pelajar kena menyalin soalan dahulu dan selepas itu dia kena jawab bahagian A, iaitu apa? Apa isu? Apa idea pada soalan itu? Selepas pelajar menentukan apa isu, apa idea, pelajar perlu menulis maklumat itu di sebelah kanan. Dan begitu juga bahagian B, pelajar kena jawab bagaimana. Bagaimana idea tadi merupakan jawapan. Kena hurai. Selepas itu, di bahagian C pula, C itu mewakili cara atau contoh. Jadi pelajar perlu menulis cara dan juga contoh. Sekiranya kesan itu perlu, boleh juga dimasukkan di bahagian C. Dan akhir sekali, perenggan itu perlulah disimpulkan secara ringkas sahaja dan sesuailah kalau digunakan kata-kata penegas, contohnya jelaslah. Oleh itu, tegasnya dan lain-lain lagi. Seterusnya, pelaksanaan teknik ABC ini dalam penulisan esei subjek pengajian am. Saya akan mulakan pengenalan teknik ABC dengan menggunakan jadual 1. Guru memberikan senarai soalan esei dan meminta pelajar menentukan kehendak soalan dengan menggunakan jadual ABC. Jadi, kalau kita lihat di sini, pelajar perlu mempunyai kemahiran untuk menentukan apakah kehendak soalan. Sekiranya pelajar sudah mahir di bahagian ini, iaitu menentukan kehendak soalan, pandai sudah mengisi jadual 1, barulah saya akan beralih kepada penggunaan jadual 2. Dalam pengenalan di bahagian jadual 2, guru akan menggunakan teknik ABC juga seperti yang sudah saya terangkan. Dan di bahagian ini, guru akan memberikan satu soalan esei. Guru akan beri satu sahaja soalan esei. Dan guru akan memberikan juga senarai jawapan, iaitu idea-idea yang ada, agar pelajar ini tidak tersalah ideanya. Dalam memastikan skema itu betul, jadi pelajar perlulah mengambil idea-idea yang tersenarai. Pelajar akan menggunakan jadual 2 ini untuk melengkapkan satu perenggan. Dalam bahagian pelaksanaan ini juga, guru akan terus menggunakan jadual 2 ini. Guru akan meminta pelajar menjawab semua soalan pada jadual 2. Seterusnya, aktiviti pembentangan. Jadi pelajar perlu membentangkan hasil mereka. Dan guru akan buat pembetulan terus kepada apa-apa kesilapan yang pelajar buat. Guru akan terus meminta pelajar itu memperbaiki hasil mereka, hasil penulisan mereka, dan apa yang sudah diperbaiki itu perlu dikongsikan kepada rakan-rakan. Pelaksanaan diteruskan dengan latih tubi. Latih tubi akan berterusan. PDPR ini akan berulang-ulang sehingga pelajar mahir membina perenggan idea tersebut. Dan sekiranya pelajar mahir, mereka akan diminta menulis karangan esei yang lengkap. Jadi apa yang perlu kita pastikan di sini ialah pelajar boleh mengetahui atau menentukan kehendak soalan.
Selepas itu, pelajar boleh membina ayat idea, memberi huraian dan seterusnya dia boleh memberikan contoh-contoh yang sesuai. Jadi, sekiranya dia sudah mahir di bahagian ini, maka dia akan membuat karangan lengkap. Untuk bahagian perbandingan esei pelajar, sebelum dan selepas menggunakan teknik ABC ini, kita dapat lihat bahawa sekiranya pada sebelum mereka menggunakan teknik ABC, mereka tidak boleh menjawab dengan baik. Jadi, kalau kita lihat di sini, contohnya, pelajar tidak dapat menyampaikan isu itu. Okay? Isu tidak ada, maka tidak ada markah mereka akan peroleh, apalagi apabila idea itu tidak lengkap. Dan kalau kita tengok, markah untuk setiap perenggan mestilah 4. Kalau pelajar ini belum menggunakan teknik ABC, dia tidak tahu apa yang perlu ditulis, jadi dia akan mendapat 0 markah di bahagian ini. Untuk bahagian selepas pula, pelajar akan menjawab apa yang ada pada jadual yang disediakan. Jadual 2 biasanya yang membantu di bahagian ini. Jadual 2 itu ialah dari segi pembinaan idea dan juga huraian idea tersebut. Jadi, pelajar kalau sudah tahu bagaimana membina ayat idea, mestilah gabungan antara isu dengan fokus soalan atau idea soalan tadi, idea jawapan tu, jadi lengkaplah markah di bahagian itu, iaitu 2 markah. Dan sekiranya huraian dia menjurus kepada mengapa A itu atau idea itu adalah jawapan, maka ia akan mendapat 2 markah lagi. Jadi pelajar akan mendapat 2 markah untuk bahagian idea dan 2 markah di bahagian huraian, maka dia dapat markah penuh untuk perenggan ini 4/4. Bahagian keberkesanan teknik ABC ini, kita dapat lihat ia berkesan dalam penulisan esei. Dan pelajar ini akan merasa senang dan mereka akan menulis satu karangan esei dalam jangka masa yang sepatutnya, iaitu 40 minit. Dan keberkesanan dalam PDPR guru juga dapat memperlihatkan bahawa pelajar faham apa yang perlu mereka tulis untuk menghasilkan esei yang mengikut kehendak soalan. Seterusnya, kita dapat lihat juga keberkesanan ini melalui peningkatan prestasi pelajar. Dan markah-markah mereka meningkat pada mulanya 0 dan boleh mendapat markah 4/4 untuk 1 perenggan. Dan seterusnya, melalui respon pelajar itu sendiri, mereka banyak menyatakan bahawa memang senang membuat esei untuk bahagian pengajian am ini kerana mereka hanya perlu mengikut apa yang ada pada jadual ABC. Baiklah, akhir sekali, saya telah selesai menjalankan kajian tindakan ini ke atas pelajar kelas PU A2, iaitu 7 orang lelaki dan 23 orang pelajar perempuan. Dan mereka telah memperlihatkan peningkatan yang baik dalam markah-markah ujian dan dalam ayat-ayat yang dibina tidak lagi meleret-leret, tidak lagi berulang-ulang. Jadi itu yang saya banggakan di sini dan memang mereka menyatakan bahawa penulisan esei adalah senang dengan menggunakan teknik ABCS. Sekian, terima kasih.